Kerajaan Madani. Kemajuan ME63 tetapi perlahan dalam isu 40% hasil Sabah. Artikel yang bakal kita ulas pada hari ini telah ditulis oleh aktivis sosial Remy Manjangkim dan telah dimuat naik di portal berita jesseltontimes.com. Artikel ini membahas kemajuan serta kelewatan dalam pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 di bawah Kerajaan Madani. Meskipun terdapat kemajuan yang diakui, isu mengenai tuntutan 40% hasil pendapatan Sabah masih terperangkap dalam kebuntuan yang memerlukan perhatian yang serius. Mari kita telusuri fakta dan persoalan yang dibangkitkan dalam artikel ini dan nantikan perbincangan yang kontroversi di penghujung video ini. Baru-baru ini, Naib Presiden PKR Nik Nazmi Nik Ahmad menyatakan bahwa kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mencapai kemajuan besar dalam pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963. Kenyataan ini dibuat dalam satu majlis makan malam anjuran Majlis Pimpinan Negeri ataupun MPN Keadilan Sabah, di mana beliau dengan yakin membandingkan pencapaian Kerajaan Madani dengan kerajaan-kerajaan terdahulu. Namun, di sebalik keyakinan yang dipamerkan, wujud percanggahan ketara antara kenyataan dan tindakan kerajaan hari ini. Tidak dinafikan bahwa ketika Pakatan Harapan memegang tampuk kuasa dalam versi pertama mereka, terdapat kesungguhan awal untuk menangani isu ME63. Rundingan-rundingan awal menunjukkan harapan, tetapi apabila realiti, kompleksiti, dan implikasi politik serta ekonomi mula tersingkap, momentum itu beransur perlahan. Ada pihak yang mendakwa bahwa kelewatan ini disengajakan bagi memastikan kerajaan negeri Sabah di bawah Gabungan Rakyat Sabah GRS kekal bergantung kepada pusat. Ketika pentadbiran negara bertukar tangan kepada Perikatan Nasional antara 2021 hingga tahun 2023, usaha untuk merealisasikan tuntutan ME63 semakin kabur. Rundingan yang sudah pun rapuh terhenti dan banyak keputusan penting tertangguh. Malangnya, apabila Pakatan Harapan kembali menjadi sebahagian daripada kerajaan melalui kerajaan perpaduan, harapan untuk melihat kelangsungan usaha terdahulu juga tidak sepenuhnya tertunai. Bukti paling jelas dalam hal ini adalah isu tuntutan 40% hasil pendapatan Sabah yang kini dibawa ke mahkamah. Ini menimbulkan persoalan, jika kerajaan benar-benar serius, mengapa ia perlu diseret ke proses perundangan yang memakan masa dan kos. Datuk Maximus Ongkili, bekas Presiden Parti Bersatu Sabah, pernah menyatakan optimisme yang tinggi untuk menyelesaikan isu ini dalam tempoh 6 bulan pada tahun 2022. Beliau bahkan sanggup melakukan perjalanan ke London dan melawat Kew bagi mendapatkan dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan ME63. Namun, walaupun dengan segala usaha gigihnya, kesihatan yang semakin merosot memaksanya untuk berundur daripada arena politik dan memberi tumpuan kepada kehidupan pribadi. Usaha beliau seharusnya menjadi inspirasi kepada pemimpin-pemimpin hari ini untuk menunjukkan komitmen yang sama. Kerajaan warisan di bawah pimpinan Datuk Seri Shafiq Apdal turut mencatatkan kemajuan yang signifikan dalam menuntut hak-hak Sabah di bawah ME63. Namun, kemajuan ini terhenti secara tiba-tiba apabila berlaku lompat parti yang membawa kepada krisis politik dan akhirnya pilihan raya negeri Sabah. Perubahan lanskap politik ini memberikan kesan besar kepada kesinambungan usaha pelaksanaan ME63 dan Sabah sekali lagi terpaksa memulakan rundingan dari titik awal. Lebih mengejutkan, pelantikan Tan Sri Musa Aman sebagai Tuan yang teramat mulia TYT baru-baru ini menambahkan lagi persoalan mengenai keseriusan kerajaan pusat terhadap isu ini. Adakah ini satu langkah politik atau benar-benar bertujuan untuk menstabilkan keadaan di Sabah? Banyak pihak melihat tindakan ini sebagai simbolik kepada pengaruh Putrajaya yang masih kuat di Sabah.
Kepercayaan rakyat Sabah terhadap kerajaan pusat semakin goyah apabila melihat janji-janji besar yang diumumkan seringkali tidak disusuli dengan tindakan konkret. Hakikat yang harus diakui ialah MA63 bukan sekadar dokumen sejarah, tetapi adalah asas kepada kesatuan Malaysia. Sabah dan Sarawak bukan sekadar wilayah seperti yang sering digambarkan oleh pemimpin politik. Kedua-dua negeri ini adalah rakan kongsi dalam pembentukan Malaysia dan memiliki hak yang termaktub dengan jelas dalam perjanjian tersebut. Namun dalam praktiknya, hak-hak ini seringkali dipinggirkan atau ditangguhkan dengan pelbagai alasan teknikal dan politik. Persoalannya, mengapa isu ini begitu jelas dan mendesak seperti tuntutan 40% hasil pendapatan Sabah yang masih belum dapat diselesaikan? Adakah ini berpunca daripada ketidaksungguhan kerajaan pusat atau adakah faktor ekonomi yang lebih besar menjadi penghalang? Dalam situasi ini, rakyat Sabah dan Sarawak berhak untuk merasa kecewa. Retorik politik sahaja tidak cukup untuk memulihkan kepercayaan yang semakin luntur ini. Terdapat juga dakwaan bahwa kelewatan dalam pelaksanaan MA63 adalah sebahagian daripada strategi politik untuk memastikan Sabah dan Sarawak kekal dalam kedudukan yang lebih lemah berbanding Putrajaya. Jika ini benar, ia bukan saja pengkhianatan terhadap semangat MA63, tetapi juga satu ancaman kepada kestabilan negara dalam jangka masa panjang. Lebih penting, adakah rakyat Sabah dan Sarawak bersedia untuk terus bersabar atau adakah akan muncul desakan yang lebih radikal di masa hadapan? Adakah isu ini akhirnya akan memicu sentimen pemisahan seperti yang pernah berlaku di dalam sejarah negara-negara lain? Perbincangan mengenai MA63 dan isu 40% hasil Sabah tidak akan berakhir di sini. Tinggalkan pendapat Anda di ruangan komen. Adakah Anda percaya kerajaan Madani akan memenuhi janji mereka atau ini sekadar permainan politik? Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Current Sphere MY untuk analisis mendalam isu semasa. Kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Sekian saja untuk video kali ini. Terima kasih semua.